Baik saudara, kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini berkaitan komitmen meningkatkan kualiti kesihatan rakyat di negeri itu. Perincian lanjut bersama Vanessa Mering. Silakan, V. Ya, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS akan memainkan peranan bersama dalam meningkatkan kualiti kesihatan rakyat negeri ini. Ke arah itu, Naib Chancellor UNIMAS Profesor Dato' Muhammad Kadim Suwaidi berkata, komitmen kian dizahirkan dengan pembinaan hospital pengajar dan pusat kesihatan prima yang kini mencapai 18% siap. Jelasnya hospital pengajar pertama seumpamanya di negeri ini akan memberi manfaat kepada penduduk di sekitar kawasan Semarahan, Kuching dan Serian. Perancangan yang ditunggu-tunggu sejak 1995 itu amat penting dalam meningkatkan daya saing dan kualiti siswazah dalam bidang perubatan dan sains kesihatan. Hadir merasmikan Majlis Convocation UNIMAS ke-26 di Kota Semarahan itu ialah Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud. Sidang pertama hari ini melibatkan istiadat pengurniaan kepada 526 orang graduan dari ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana, manakala 42 orang graduan daripada Postgraduate Diploma in Higher Education Teaching and Learning, Diploma Pasca Siswazah Pendidikan UNIMAS. Convocation kali ini menyaksikan seramai 3,972 orang graduan akan memperolehi ijazah masing-masing dalam pelbagai peringkat pengajian dari ijazah Doktor Falsafah, ijazah Sarjana dan ijazah Sarjana Muda. Convocation ini akan berlangsung selama 4 hari, bermula hari ini sehingga Khamis, melibatkan 7 sidang. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak menggalakkan para pelanggannya untuk membuat bayaran secara tanpa tunai iaitu menggunakan kad debit, kad kredit dan e-dompet di semua kemudahan Kementerian Kesihatan di Sarawak bermula pada 1 Oktober lepas. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Uy Chu Hak berkata ia selaras dengan usaha kerajaan ke arah mewujudkan masyarakat digital. Walau bagaimanapun katanya, para pelanggan masih dibenarkan membuat pembayaran secara tunai sekiranya tidak dapat menggunakan sebarang kaedah tanpa tunai atau tiada akaun bank. Beliau menyatakan demikian dalam satu kenyataan media. Kenyataan tersebut dikeluarkan berikutan isu yang tular di media sosial baru-baru ini berkenaan pihak pengurusan di Hospital Umum Sarawak hanya menerima kaedah pembayaran tanpa tunai di fasilitinya melalui kad kredit atau debit. Semangat perpaduan perlu sentiasa disemai dan dibudayakan setiap masa. Pengerusi Lembaga Kraftangan Malaysia, Datuk Rubiah Wang, menegaskan semangat perpaduan itu perlu dibudayakan termasuk dalam institusi sosial, sistem pendidikan, media massa dan masyarakat keseluruhannya. Justru itu, Datuk Rubiah Wang percaya dengan pelbagai program dan usaha berterusan seperti program Quality in Unity berambih di Kampung Baru dapat dilaksana secara berterusan dan diperluas ke kampung-kampung berdekatan dengan penglibatan komuniti di akar umbi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program itu yang diadakan di Kampung Baru Kota Semarahan. Pada masa sama, Datuk Rubiah turut mengingatkan setiap masyarakat memelihara dan mengukuhkan semangat perpaduan agar tidak terpedaya dengan hasutan pihak tidak bertanggungjawab yang cuba mengugat keharmonian dan perpaduan. Dalam konteks ini, rakyat berbilang kaum, agama dan budaya memainkan peranan penting dalam memupuk semangat perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat. Dengan semangat perpaduan dan kerjasama yang kukuh, sudah tentu nikmat keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran akan terus terpelihara. Pasukan Pacific West dari Pulau Pinang menjuarai perlumbaan bot naga antarabangsa Sarawak SIDBR 2022 yang menutup tirai petang semalam. Dengan catatan masa 1 minit 10.7 saat, pasukan itu memenangi kategori Premier Terbuka 20 pengkayuh dan membawa balik hadiah wang tunai RM5,000, trofi dan piala. Tempat kedua pula dimenangi oleh pasukan boneka Paddlers dari Brunei Darussalam, Kapus Hulu, manakala tempat ketiga yang juga tuan rumah iaitu pasukan Landas. Dalam pada itu, pasukan Pacific West dari Pulau Pinang turut memenangi kategori Premier Terbuka untuk 12 pengkayuh dan lelaki Malaysia tertutup 12 pengkayuh.
Majlis penyampaian hadiah disempurnakan oleh Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang turut dihadiri Konsulat Jeneral Republik Indonesia di Kuching, Tuan Yang Terutama Raden Sigit Widjaksono dan Presiden Persekutuan Perahu Naga Malaysia Gerli Tan di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu acara berprestij seperti itu akan membantu mempromosikan Kuching sebagai pintu masuk ke Sarawak yang dikenali sebagai bumi kenyalang yang kaya dengan warisan budaya dan masakan. Katanya kementeriannya sentiasa menyokong acara serantau dan antarabangsa bagi meningkatkan perniagaan tempatan, hotel dan juga meningkatkan imej dan keterlihatan destinasi. Ini terbukti menerusi sokongan penganjuran lebih daripada 100 acara di pelbagai bahagian Sarawak termasuk perlumbaan bot naga antarabangsa Sarawak yang turut merangkumi Bazar Craft, Dapur Sarawak dan Fiesta Kebudayaan. SIDBA 2022 menyaksikan seramai 1,500 pengkayuh merangkumi 48 pasukan menyertai kejohanan kali ini iaitu dari 15 negara termasuk Amerika Syarikat, Britain, Australia, Iran, Mesir, Sepanyol, Kanada dan beberapa negara serantau Asia. Regata Sarawak 2022 diteruskan pada 4 hingga 6 November ini yang melibatkan beberapa kategori sehingga 30 pengkayuh untuk merebut gelaran Raja Sungai. Jentera Gabungan Parti Sarawak GPS perlu memperkukuhkan kerjasama dan mempertingkatkan usaha bagi memastikan calon-calon GPS yang bakal bertanding dalam pilihan raya umum PRU ke-15 menang dalam jumlah majoriti yang selesa. Menurut Menteri di Jabatan Premier Sarawak yang juga Naib Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS, Datuk John Siki Tayai memberitahu tanpa sokongan GPS, mana-mana gabungan parti di Semenanjung sukar untuk membentuk kerajaan. Justru ujar Datuk John Siki, GPS perlu memiliki kemenangan yang besar pada PRU 15 iaitu kesinambungan daripada kemenangan GPS pada pilihan raya negeri Sarawak yang lepas. Awak kena kita ketuk bertawal. Bertawal artinya nanti kita itu tadi orang den, semelaya den. Laban bunyi kaku kebadah dulu kita tadi nadai kumpulan parti siti-siti ada 3 bengkah. Sudah disebut aku tadi oleh nombor ke perintah. Jalan sidak ia berguna ke kita di Sarawak tu. Berguna ke parti GPS. Nanti sidak ia berguna ke kita. Mai kita nombor ke perintah, ngagak ke perintah di benua Semenanjung dia lah. Mesti dah tuai kita bertawal. Munyi aku jakuk, aku selalu nyebut kita benda what is there for us. Nama take hak untuk kami. Nanti kita nak ada hukum, nak ada kebuah kita dengan orang dia. Jadi berguna amat ke pemenang, ke amat mayuh. Kena kita bertawal, nama hukum kita dengan orang dia. Tak keperlu amat. Tambahnya, menerusi suara yang kukuh di Dewan Rakyat dan Kabinet Kerajaan Persekutuan, GPS berupaya terus memperjuangkan hak dan keperluan pembangunan negeri ini. Jelasnya Sarawak masih memerlukan usaha pembangunan infrastruktur khususnya di luar bandar dan pedalaman. Beliau berkata demikian semasa berucap di program Pemimpin Bersama Rakyat di Rumah Licong, Sungai Sebutin, Tubau. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama dia di Angkasa Puri. Silakan.